إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Peristiwa Isra disebut dalam surah Al-Isra. Adapun peristiwa Mi'raj itu disebut dalam surah An-Najm. Surah yang kedua, surah yang lain. Surah An-Najm antara ayatnya berbunyi وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Jadi Al-Quran menyebut kedua peristiwa ini pada dua surah yang berbeza. Dan kita sedia maklum setiap surah yang kita baca dalam Al-Quran ini, setiap surah itu mempunyai mesej atau kandungannya yang tersendiri. Kita selalu dengar dia perbincangan berkaitan dengan perbincangan tafsir al-mawdu'ah. Perbincangan tafsir ini salah satunya menyebut antara makna ataupun perkataan asal daripada kalimah surah itu diambil daripada perkataan sur. Sur artinya pagar. Maka kita dapati setiap satu-satu surah itu memagari satu mesej. Ada satu matlamat, satu objektif yang dibawa pada setiap surah. Begitu juga surah Al-Isra, dia mempunyai mesej dan juga kandungan yang tersendiri. Adapun surah An-Najm itu juga membawa makna dan mesej yang tersendiri. Jadi bila kita sebut perbincangan Al-Isra wal Mi'raj, selain daripada peristiwa yang kita sedia maklum kisah yang diceritakan dalam hadis, dalam Al-Quran ia disebut pada dua surah yang berbeza. Jadi di sini memberikan kepada kita bahawa kedua-dua peristiwa ini, Al-Isra wal Mi'raj, seolah-olah mempunyai nilai dan juga pembelajaran yang tersendiri. Maka disebut keduanya pada surah yang berbeza. Sebagai contoh, surah Al-Isra dia ada 111 ayat. Environment dan juga perbincangan surah ini dia membawa kepada antara mesej utamanya ialah berkaitan dengan risalah at-tamkin. Surah Al-Isra membentangkan kepada pembaca prinsip-prinsip atau sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kedudukan dan kekuasaan. Mana-mana umat, mana-mana bangsa yang ingin berkuasa, yang ingin mendapatkan penguasaan dan kedudukan, maka dia boleh belajar daripada surah Al-Isra. Dibentangkan kepada kita sunnatullah, ketetapan dan ketentuan ilahi dari segi memberikan kuasa kepada satu-satu umat dan satu-satu bangsa. Itu surah Al-Isra. Dan dia bermula dengan makna tempat ataupun dari sudut geografi. Yang kita sedia maklum, Palestin, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ini selalu menjadi termometer untuk mana-mana kuasa yang ingin menguasai dunia. Kita dapati dalam perbincangan sejarah juga menyebut mana-mana kuasa besar yang dapat menguasai Palestin, maka dia boleh dianggap sebagai salah satu kuasa besar dunia. Ada satu ketika British menguasai, maka British juga dianggap kuasa besar. Ketika diambil alih oleh Amerika sebagai contoh, Amerika juga kuasa besar. Walaupun hari ini negara haram Zionis Israel ini, dialah yang menguasai. Walaupun
walaupun kecil sedikit, tetapi dia juga menguasai kuasa-kuasa besar dunia yang lain. Jadi Baitul Maqdis sering menjadi termometer tersebut. Begitu juga dengan sejarah Islam yang panjang. Ketika Islam menguasai bumi tersebut, maka Islam juga adalah satu kuasa besar. Maka dari segi geografi disebut pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada baginda alaihi salatu wassalam, walaupun ketika itu masih lagi baginda di Mekah, Nabi tak dapat negara lagi, belum hijrah lagi ke Madinah, Allah Ta'ala anugerahkan satu perjalanan supaya baginda sampai di Masjidil Aqsa untuk memperlihatkan kepada baginda bahawa inilah tempat yang harus menjadi target. Risalah yang kamu bawa ini perlulah menguasai bumi ini supaya dia menjadi risalah yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan. Jadi perjalanan tersebut satu simbol, satu anugerah Allah Ta'ala perlihatkan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Walaupun fasa Mekah ni kita panggil, ulama panggil fasa istida'af, fasa lemah lagi, tapi diberikan anugerah wahai Muhammad, dibawa dengan Quran sampai ini adalah tempat. Dalam riwayat apabila baginda sampai, ketika baginda masuk ke Masjidil Aqsa, baginda disambut oleh para nabi dan rasul. Kita tahu yang menyambut Nabi, menunggu Nabi di dalam Masjidil Aqsa, para nabi dan rasul min ladun Adam sehinggalah Isa alaihi wassalatu wa afdalul taslim. Jadi simbolik ini perpindahan risalatun tamkin, risalah kedudukan penguasaan yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum ini kepada baginda alaihi salatu wassalam. Nabi sampai tengok-tengok semua nabi dan rasul ada. Masa itulah yang Nabi cerita, aku nampak Musa badannya sadu, kulitnya gelap sikit, rambut kintin. Aku nampak Isa handsome, Nabi kata, macam Urwah al-Thaqafi dan sahabat. Aku nampak Yusuf. Nabi bila sebut Yusuf, Nabi terus tukar dia. Amma Yusuf, ada pun Yusuf seperti itu telah diberikan kepadanya syatrul jamal. Lepas tu Nabi kata, ada pun Ibrahim, wajahnya saling tak tumpah macam kawan kamu yang seorang. Nabi sebut macam tu, Nabi merujuk kepada dirinya sendiri. Jadi simbolik ini adalah sekali lagi pertemuan sebagai satu simbolik perpindahan risalatul tamkin kepada risalah Muhammadiyah, risalah yang dibawa oleh baginda alaihi salatu wassalam. Lalu kita dapati juga dalam sirah beberapa siri seperti Khaybar yang dah mula menuju ke utara, baginda daripada Madinah, ada peperangan Khaybar dah mula ke utara, kemudian diikuti dengan peperangan Mu'tah yang semakin ke atas, kemudian diikuti oleh peperangan Tabuk. Seolah-olah ini adalah misi yang dibawa oleh baginda alaihi salatu wassalam, iaitu road ataupun jalan ke Baitul Maqdis. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dan mentakdirkan baginda wafat sebelum dapat dibuka Baitul Maqdis. Tetapi kita dapati sahabat seolah-olah memahami makna ini. Sahabat memahami risalah ini perlu untuk menjadi risalatul tamkin, dan tempat yang perlu dikuasai adalah Al-Aqsa. Abu Bakar mungkin pemerintahannya agak singkat, ya. Abu Bakar 2 tahun ya. Bergelut pula dengan isu dalaman, isu orang tak payah zakat, isu orang murtad dan sebagainya. Tetapi bila datang zaman Umar, pemerintahan Umar selama 10 tahun, dan ketika itu
isu dalaman dapat diselesaikan dan pembukaan mula berlaku dan Baitul Maqdis jatuh di tangan orang Islam pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Memahami inilah misi yang dibawa daripada baginda alaihi salatu wassalam. Maka surah Al-Isra sekali lagi, bila kisah ini dibawa dalam surah Al-Isra, maka mesej utamanya ialah tentang mesej at-tabkir. Maka peristiwa Isra, makna yang boleh kita ambil, yang boleh dikeluarkan daripada surah Al-Isra ialah peristiwa ini mengingatkan kita bahawa risalah Muhammadiyah ini mesti menjadi risalah yang mendunia, dan tempatnya adalah penguasaan Baitul Maqdis. Kemudian kita tadabbur sedikit ayat kedua dan ketiga daripada surah Al-Isra ini. Peristiwa ayat pertama, peristiwa Isra, at-tabkir, kedudukan, kekuasaan, penguasaan. Ayat yang kedua membawa kita untuk sedikit berfikir. Allah Ta'ala sebut wa ataina Musa al-kitab. Kami berikan kepada Musa al-kitab. Peristiwa diberikan Musa kitab Taurat. Kitab itu dijadikan petunjuk buat Bani Israel, dan Allah ingatkan untuk mereka tidak mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung. Lalu datang ayat yang ketiga yang menjentik minda kita. Ayatnya berbunyi zurriyatan man hamalna ma'anu, zuriat yang kami selamatkan bersama-sama dengan Nuh. Selamatkan daripada apa? Taufan, daripada bencana taufan Nuh alaihi salam. Jadi ketiga-tiga peristiwa ini mengajak untuk kita berfikir peristiwa Isra, pemberian Musa, pemberian kitab kepada Musa, dan selamat kaum yang selamat daripada bencana taufan Nuh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, apakah kaitan di antara peristiwa Isra, Musa dapat kitab, dengan selamat daripada bencana Nuh? Jadi di sini kita perlu melihat Al-Quran dari beberapa aspek. Kita bantu, kita boleh yang membantu pemahaman kita berkaitan ketiga-tiga ayat ini, beberapa ayat yang lain daripada Al-Quran. Antara surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat yang ke-40, 46 atau 43. Surah Al-Qasas ayat yang ke-43. Ayat ini berbunyi walaqad ataina Musa al-kitab. Sesungguhnya kami berikan kepada Musa al-kitab. Min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula. Selepas sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa kitab, iaitu Taurat, setelah kami binasakan umat-umat yang terdahulu sebagai petunjuk bagi manusia serta rahmat dan supaya mereka mendapat pengajaran. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan, ayat yang menyebut Musa diberikan kitab selepas dibinasakan umat terdahulu. Di situ kita boleh membahagikan masa kepada dua bahagian. Untuk kita memahami makna ayat surah Al-Isra ini, kita bahagikan masa kepada dua bahagian. Bahagian pertama, sebelum Musa diberikan kitab, itu satu bahagian. Setelah Musa diberikan kitab, itu masa kedua. Sebelum, selepas.
sebelum Musa diberikan kitab, para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada kaum-kaum mereka, lalu kaum mereka mendustakan risalah nabi dan rasul, maka Allah Ta'ala turunkan azab. Mimma lima ahlakna, kami binasakan. Jadi sebelum Musa diturunkan kitab, sekali lagi kita cuba melihat perkara ini. Sebelum Musa diberikan kitab, kaum-kaum yang mendustakan nabi dan rasul diturunkan kepada mereka ihlak, iaitu kebinasaan, azab. Setelah Musa diberikan kitab, yang diturunkan kepada Musa itu antaranya, ulama sebut, yang syariat yang diturunkan kepada Musa ini syariat yang hampir sempurna. Antara disyariatkan kepada Musa dalam Taurat ialah pensyariatan jihad. Sebelum tu ada jihad tak? Seolah-olah tak ada, belum. Jadi kaum yang mendustakan, Allah Ta'ala turunkan azab. Setelah Musa diberikan kitab, disyariatkan jihad, maka rasul-rasul yang diutuskan selepas Musa, bila mana mereka menentang, melawan, mendustakan rasul-rasul tadi, diperintahkan kepada orang-orang beriman dan pengikut para rasul untuk mempertahankan, untuk bangkit jihad kita golongan yang mendustakan dan melawan rasul. Maka orang beriman ditaklifkan untuk menjadi penentang dan pembela kepada rasul. Jadi selepas Musa diberikan kitab, dia tidak ada lagi ihlak. Ya. Bencana ataupun azab secara umum ini, itu sudah tiada. Yang ada ialah orang-orang beriman diperintahkan untuk berjihad. Itu selepas Musa. Tuan-tuan yang dimuliakan, kembali kepada surah Al-Isra. Peristiwa Isra yang pertama, kemudian yang kedua Musa diberikan kitab, yang ketiga kaum yang selamat daripada bencana itu. Maka di situ kita faham, pertama sekali, risalah yang Nabi bawa ini diberikan kepada Nabi peristiwa Rihlah Al-Isra ini untuk menggambarkan risalatul tabkir. Wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, kamu perlu menguasai dan mendapatkan bumi dan juga tanah Masjidil Aqsa. Satu. Ayat kedua, ketiga, isyaratnya ialah untuk kamu mendapatkan bumi itu, jangan tunggu ihlak, jangan tunggu hukuman, jangan tunggu azab Allah Ta'ala turun kepada kaum yang ada di situ, lalu kamu masuk dengan senang lena. Bukan begitu. Kerana kamu adalah kaum umat yang datang selepas Musa diberikan kitab. Artinya, untuk kamu menguasai bumi tersebut, kamu harus masuk melalui jalan jihad. Ini makna yang perlu kita ambil. Maka Musa juga, Nabi Musa juga, ketika membawa risalah ini bersama dengan Bani Israel, apa kata Musa dalam surah Al-Ma'idah? Ya qaum, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaum, masuklah kamu ke ardul muqaddasah, Baitul Maqdis, tanah suci ini yang telah ditetapkan untuk kamu. Apa jawab Bani Israel ketika itu? Apa jawab pengikut Musa? Wahai Musa, di dalamnya kaum menjabbari, di dalamnya satu kaum yang kuat, yang ganas, yang kejam. Kami takkan masuk, dia kata. Kami takkan masuk selagi kaum tersebut ada di dalam. Seandainya mereka keluar, barulah kami masuk.
Sedangkan Musa telah diberikan kitab. Mereka lupa bahawa mereka tidak boleh menunggu ihlak. Tak ada lagi azab. Allah Ta'ala tak akan turunkan azab. Mereka mati, lepas tu kita masuk senang-senang. Tak ada dah. Itu sebelum Musa dapat kitab, sebagaimana kita baca ayat tadi, walaqad ataina Musa kitab mim ba'di, sebelum satu masa, selepas satu masa. Maka surah Al-Isra sekali lagi ini makna yang perlu kita ambil dan perlu kita belajar. Jadi kemudian ayat surah Al-Isra juga membentangkan kepada kita seolah-olah contoh umat sebelum ini, bangsa sebelum ini. Mereka ketika kuat, ya, mereka lupa buat kerosakan dan sebagainya. Tapi mereka bila lemah, mereka bertempiaran, merasakan diri hina. Kemudian setelah mukadimah tadi, Allah Ta'ala bentangkan kepada kita dalam surah Al-Isra, bermula daripada ayat ke-9 dan seterusnya, ini adalah jalan untuk kamu mendapatkan Baitul Maqdis. Runtu Baitul Maqdis bermula 9 dan seterusnya. Maka 9 itu sebagai ayat yang pertama selepas mukadimah tadi, Allah Ta'ala menyebut inna hadzal Qur'an, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, aqwam, paling tepat, paling betul, paling lurus, dan memberi berita gembira kepada orang beriman. Apa sifat mereka orang beriman ini? Alladzina ya'maluna as-salihat, yang bekerja, yang beramal. Kitab ini adalah kitab bekerja, beramal. Inna hadzal Qur'an ini kepada orang beriman yang ya'malun, sentiasa berusaha. Dia bukan sekadar kitab kita baca untuk dipertandingkan. Dia bukan sekadar itu dibaca untuk dapat berkat dalam majlis, tapi ialah kitab bekerja dan beramal. Ini satu sudut daripada peristiwa Al-Isra. Baik, kita tutup sedikit sebagai perbandingan peristiwa Mi'raj. Kisahnya dalam surah An-Najm. Surah An-Najm, surah An-Najm, antara mesej yang kita boleh belajar ialah tentang qudratullah. Surah An-Najm membentangkan kepada kita tentang makna keagungan, kebesaran, kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walau dia laqad ra'a min ayat, tanda-tanda yang kubra. Allah Ta'ala sebut wa kam min malakin fis samawat wal ard. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Najm, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala sebut pada penutup surah An-Najm yang begitu kuat. Penutup surah An-Najm begitu kuat ayat. Wa annahu sesungguhnya dia. Sampai akhir sekali surah An-Najm kita dapati sajdah, sujud. Ketika di Mekah, Nabi pernah membaca surah An-Najm dekat dataran Kaabah. Bila sampai kepada penutup surah An-Najm itu, kata Abdullah bin Mas'ud, masing-masing tak dapat, setiap yang mendengar tak dapat mengawal diri kerana kekuatan ayat ini.
وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك sampai ayat laisa laha min dunillahi kashifa. Akhir sekali, fasjudu lillahi wa'budu. Seluruh, kata Abdullah bin Mas'ud, seluruh yang ada di Mekah waktu itu, sama ada manusianya atau jinnya atau Islamnya atau kafir, semuanya sujud. Makna kekuatan ini. Jadi surah An-Najm menyebut tentang Mi'raj. Di akhirnya peristiwa ini, dia adalah mukjizat. Mukjizat. Hari ini, tuan-tuan yang dimuliakan, masa zaman Nabi, musyrikin Quraisy, kebanyakan mereka mendustakan peristiwa Isra. Sekali lagi, masa zaman Nabi, mereka tak sentuh pun tentang Mi'raj ni. Isra tu yang mereka pertikaikan yang banyaknya. Dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW berbagi-bagian di Mekah waktu pagi tersebut, ya, hazinan, macam sedih. Sedih tu bukan sedih apa? Nabi semalam diperjalankan. Dah dia berjalan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, naik pula ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, semua ni. Nabi macam nak cerita semalam dia diperjalankan. Perjalanan tu besar. Tapi Nabi kata, aku nak cerita tapi siapa nak percaya kan? Jadi Nabi berbagi-bagian tu macam sedih sikit. Kebetulan yang nampak keadaan itu Abu Jahal. Dia nampak keadaan tu Nabi macam kan sedih je. Lepas tu pandai pula dia pergi tanya, Muhammad, apa cerita? Pandai pula dia pergi tanya. Nampak sedih. Cuba cerita macam tu kan. Konon-konon lah nak tunjuk dia caring kan. Jadi bila yang ada orang tanya, maka Nabi pun nak cerita, aku semalam diperjalankan. Jadi Abu Jahal pun, ini best dia. Abu Jahal tanya, pergi mana? Pergi Masjidil Aqsa. Aku pergi Baitul Maqdis. Lalu Abu Jahal tanya, wa asbahta baina zahranina, dan kau berpagi-pagian bersama dengan kami. Malam tadi kau pergi sana, pagi ini kau dengan kami. Dan akhirnya menjadi polemik perbincangan waktu itu adalah Isra. Hari ini, contoh hari ini, kalau saya cerita, saya semalam pergi Sabah, contoh. Lepas tu kalau tuan-tuan tanya, Ustaz pagi ni dah sampai sini, tak ada orang pelik pun. Oh, tak ada orang kata, Ustaz pagi ni semua tak ada orang pelik. Orang kata biasa. Ada orang mungkin lebih boleh ulang alik lagi sebagai contoh. Tetapi peristiwa Mi'raj itu tetap menjadi mukjizat sampai hari kiamat. Tak ada mana-mana makhluk, mana-mana manusia yang boleh merungkai peristiwa itu, menempuh 7 lapis langit ataupun sampai ke Sidratil Muntaha. Tak akan ada sampai hari kiamat. Maka surah An-Najm menyentuh makna tersebut. Mukjizat ini walaupun Isra itu mungkin masa akan datang mungkin lebih cepat daripada itu. Setiap orang boleh sampai ke satu tempat lebih cepat. Tetapi untuk Mi'raj, dia tak akan ada. Jadi di akhirnya dia tentang qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah Al-Isra dan Mi'raj disebut pada kedua surah yang berbeza untuk memberikan kita makna, nilai, pembelajaran yang boleh kita belajar daripada kedua-dua peristiwa tadi.
Jadi sebagai perbandingan itulah yang kita bincang pada pagi ini untuk kedua-dua surah Isra dan Mi'raj, dan tetap boleh sambung dengan pembacaan dan juga perbincangan pada waktu yang lain sebagai pencetus minda kita pada pagi. Jadi sampai situ dulu perbincangannya. Yang baik daripada Allah SWT, kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri, aku bersedia untuk kita tahu dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.